Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Muka surat berapa yang Rumi? 3. Muka surat 3. Bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, dalil bagi barang, dalil yang diyakinkan. Kita sambung muzakarah kitab Faridatul Faraid pada muka surat 3 pada pendahuluan ilmu, ataupun yang dikatakan dengan mabadi asyarah. Maka tiap-tiap ilmu dia ada pengenalan dia. Dia ada pengenalan bagi tiap-tiap ilmu yang kita nak mempelajari dia. Tak kira ilmu mana. Maka pengenalan ini dinamakan dengan mabadi asyarah. Adapun dulu kita telah pun habiskan berkaitan dengan muqaddimah pengarang. Malam ni pulaknya kita akan masuk pengenalan bagi ilmu yang kita nak belajar, yang kita nak sama-sama muzakarah, yang dipanggil dengan mabadi asyarah. Dia ada 10 kesemuanya. Maka dalam kitab kita ni dia tidak buat mari 10. Dia hanya buat datang kepada kita lebih kurang 3 sahaja. Makna ilmu, ataupun laginya dia buat mari kepada kitanya maudu'ihi, maudu'uhu dia panggil tempat hantaran nak bicara ilmu ni berkaitan dengan apa. Dan juga dia buat mari samaratuhu, iaitulah maknanya faedah kegunaan ilmu yang kita nak bicara ni. Ada 3 lebih kurang begitulah. Kesemuanya ada 10.
ada hukum kita belajar ilmu ni apa. Tu masuk di dalam mabadi asyarah. Siapa yang mula-mula mentadwinkan kitab ni ilmu ni dia panggil wadi'uhu. Siapa? Kita belajar dah dulu. Kita nak ikut jalanan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia ada 10 kesemuanya. Maka dia sebut di dalam kitab kita ni lebih kurang 3 begitulah. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, bermula ilmu tauhid itu, hazaf mudhaf, takdir kalamnya bermula ta'rif ataupun definisi, maksud ataupun pengertian bagi ilmu tauhid itu ialah khabar ibarat daripada perhimpunan mana? Perhimpunan barang yang diiktikadkan, itu ilmu tauhid. Ta'rif ilmu tauhid ialah ibarat, ialah satu cakapan, satu tuturan, kinayah daripada perhimpunan barang, daripada perhimpunan ilmu, atau barang kena kepada ilmu. Ilmu tauhid ni ialah satu tuturan, satu cakapan daripada perhimpunan ilmu, satu cakapan daripada satu perhimpunan ilmu. Ilmu apa yang duk berhimpun tu? Ilmu yang diiktikadkan, yakni ilmu yang jenis dianya diperpegangkan di dalam hati kita. Ilmu bangsa iktikad, ilmu jenis iktikad, itulah ilmu tauhid. Ni ta'rif dia ni umum ni. Tak kira lah dinamakan ilmu tu ilmu usuluddin ke, ilmu kalam ke, ilmu asas ke, ilmu usuluddin ke, ilmu tauhid ke, tak kira. Makna ni ni umum, merangkumi kesemuanya. Sebut ilmu tauhid, sebut ilmu kalam, sebut ilmu asas, sebut ilmu usuluddin, apa makna kesemua tu? Bahasa jenis ilmu yang mana duk berhimpunnya ilmu tadi tu nak menceritakan tentang masalah yang nak diiktikadkan di dalam hati kita. Itulah ilmu tauhid nama dia. Walaupun tauhid ni maknanya pada asalnya, pada lughahnya, tauhid ni ialah kita tahu bahawa sesuatu tu adalah satu. Itu pada lughawi ya. Pada lughahnya tauhid ni ialah kita tahu bahawa satu-satu perkara tu satu, ataupun perkara yang kita faham dia tu satu. Itu panggil tauhid pada lughah. Ini pada istilah tadi. Pada lughahnya tiap-tiap benda yang kita faham, yang kita reti, dia tu satu. Itu panggil tauhid pada lughah. Kerana tauhid ni ambil daripada perkataan wahada yuwahhidu tauhidan. Itu kata dasar dia, wahada, wahid, isnaini, yang kita duk belajar bahasa Arab tu. Itu jalan dah tu. Ambil daripada situ wahada. Tauhid wazan dia kalau kita belajar saraf, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu wahada yuwahhidu tauhidan. Sama kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu ambil daripada situ. Ini jadi tauhid. Pada lughahnya maknanya perkara yang kita faham dia tu satu. Panggil tauhid lah pada lughahnya. Misal kita kata kita ni manusia, asal usul kita ni daripada mana? Cek. Asal kitanya daripada Nabi Adam alaihi salam. Kita ni ramai kaum.
daripada bangsanya yang begitu ramai. Kesemua kita ni asalnya daripada mana? Daripada Nabi kita Adam alaihi salam tu kita. Kita ni boleh panggil tauhid. Tauhid pada lughah. Apa? Benda yang kita fahamnya satu. Kita ni walaupun bangsanya ramai tapi marinya daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka kita ni pun dinamakan tauhid tapi pada lughah. Istilah lain. Istilah ni. Istilahnya iaitulah satu ibarat daripada perhimpunan ilmu, tapi ilmu mana? Ilmu yang nak diiktikadkan di dalam hati kita. Itulah ilmu tauhid nama dia. Kerana ilmu tu banyak. Bila sebut ilmu tu umum. Ada ilmu dunia dia panggil. Ada ilmu bangsa akhirat. Ataupun bangsa ilmu agama. Ilmu agama tu pun terpecahnya banyak juga di dalam tu. Ada ilmu nahwu sarafnya untuk memahami Al-Quran dia. Ada satu ilmu alat. Ilmu balaghahnya. Ilmu usulul hadisnya. Ilmu hadisnya. Ilmu tafsirnya. Ilmu usul tafsirnya. Tu semua bahagian daripada ilmu agama. Dalam banyak-banyak ilmu agama tu, ilmu mana ni kita nak bicara ni? Ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu bangsa jenis kena iktikad dalam hati. Itulah ilmu tauhid, ilmu akidah. Adapun ilmu nak membicarakan tentang benda ni sah. Benda ni batal. Benda ni halal ni. Benda ni pula haram. Tu ilmu apa tu nama tu? Macam tu bahasan dia. Tu ilmu fiqh. Pun daripada bahagian ilmu syarak, ilmu agama. Ataupun lagi ilmu yang nak membicarakan tentang lintasan-lintasan yang berada di dalam hati kita. Kan terasa begitu hati kita, kan terlintah begini hati kita. Kerana hati-hati ni qalbun. Sebab itulah dinamakan qalbun, kerana hati kita ni senantiasa berbolak-balik. Kan hati kita begitu rasa, kan begini pula rasa. Itu panggil hati. La yusammal qalbun illa yataqallab. Tidak dinamakan hati melainkan jenis hati ni berbolak-balik. Maka hati kita ada satu perasaan di dalam hati kitanya, rasa begitu. Rasa gini. Tu duk berbolak-balik. Ilmu yang nak membicarakan tentang hati ni, yang bangsa jenis berbolak-balik ni, yang tu nama dia ilmu tasawuf. Terlintah dalam hati kita, dia ni biar kena bala sekali serabut aku tengok duduk di sini ni, umpamanya. Tu orang panggil dengki begitu. Hukum apanya? Haram. Lagi pula boleh membatalkan pahala ibadat kita. Ilmu tu nak bicara berkaitan dengan hati ni, yang duk terlintah dalam hati kita ni. Tu ilmu tasawuf. Adapun ilmu yang kita nak bicara sekarang, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu yang nak diperpegangkan di dalam hati kita. Manakala hati kita tadi tu kita iktikad kemah dalam hati, ada di dalam hati kita tadi. Walaupun terkadangnya benda yang kita iktikad di dalam hati tadi, yang ada dalam sanubari kita ni, tak terkeluar pun, tak terucap pun di bibir mulut kita. Tu nama dia akidah. Tak keluar pun di bibir mulut kita. Contoh, tadi aku sakit orak, dia kata. Aku pening kepala tadi. Makan panadol lah, maka hilang sakit pening tadi. Tu tak terkeluar pun akidah yang sebenar yang berada dalam hati kita. Yang ada iktikad dalam hatinya sebenarnya apa dia? Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah.
Ubat tidak akan dapat memberi sembuh melainkan dengan izin daripada Allah. Yang menyembuh tu ialah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati ada dalam, tapi tak terkeluar di bibir mulut. Yang kita ucapnya panado lah. Sebab makan panado lah. Tu akidah dia panggil. Kita orang yang beriman, ada benda dalam hati. Apa benda dalam hati tu? Akidah. Walaupun tak terucap di bibir mulut kita, ya dah tu. Itulah nama dia akidah, nama dia. Dia ada beza. Akidah, i'tiqad dengan zauqi ataupun wujdan di dalam ilmu tasawuf. I'tiqad dengan wujdan ataupun zauqi ni dua ada perbezaan dia. Contoh, i'tiqad ni begini. Misal kita ada sebuah laptop, komputer umpamanya. Kita pun tarik di dalam Microsoft Word. Tiap-tiap yang kita tarik tadi tu, kita pun save dia. Kita simpan dia, letak tajuk. Kita ingat ke tidak apa yang kita save tadi? Tak ingat. Tapi ada dalam laptop kita. Tu i'tiqad bandingan dia. Tak ingat pun, tapi ada dalam laptop kita. Sekira kita nak, kita buka, kita klik, dia keluar. Tiap-tiap lafaz yang kita tarik tadi ada. Adapun zauqi wujdan, kita tarik. Yang kita tarik tadi tu, kita save dia, kita simpan dia. Kita ingat tiap-tiap lafaz yang kita tulis tadi. Itu zauqi, makam tinggi dia. Lebih tinggi daripada i'tiqad. Adapun i'tiqad, qada tarik, ada simpan duduk dalam tu, tak ingat. Itu i'tiqad. Umpama tadi, aduh sakit pinggangnya aku hari ni, makan ubat ni jadi ni ubat makjun ni. Mau ubat makan. Makan hilang. Beres dah aku, sehat dah aku. Boleh rokok macam biasa dah, boleh sujud macam biasa dah. Sehat dah, boleh berlari dah. Ubat ni, makan ubat ni lah jadi sihat aku, jadi sembuh aku ni. Tu. Nampak rupa sepertinya kufur kita tadi. Rupa percakapan kita tadi tu pada zahirnya dinilaikan seolah-olah seperti tidak bertuhan. Tapi dah, i'tiqad tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyembuh melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiqad, benda ada dalam hati kita, cuma tak terkeluar saja di bibir mulut kita. Beza dengan zauqi tadi. Adapun zauqi, tiap-tiap perbuatan dia tadi tu, dia ingat ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun i'tiqad, benda ada dalam, cuma isnad majaz disebab. Buat satu percakapan yang disandarkan kepada sebab kita. Ubat yang menyembuh. Apa lagi? Tak kira. Naik kereta, minyaklah yang menggerakkan. Kalau tak ada minyak tadi, mampu kereta kita. Pada hakikatnya, i'tiqad kita orang yang beriman kepada Allah yang menggerakkan kereta kita tu, Allah Subhanahu wa taala. Cuma cakap atas jalan sandaran pada sebab. Salah ke tidak? Tak salah. Kerana ada i'tiqad. Melainkan orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekiranya perkataan yang dikeluarkan tersebut mari daripada mulut orang yang kufur dengan Allah, kena pakai zahir. Siapa yang memberi sembuh panado, kena pakai makna tu. Kerana apa? Kerana dia tidak ada qarinah dalam hati dia. Tidak ada tanda keimanan di dalam hati dia. Kerana orang kufur tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dia tadi tu tak boleh nak buat macam kita. Maknanya apa yang dia cakap tadi tu, itulah i'tiqad dia. Di mana? Bagi orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tak tarik pun di dalam Microsoft Word dia, tak simpan pun di dalam hati dia. Yang itulah apa yang keluar di bibir mulut dia, itulah i'tiqad dia, dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun sebaliknya di kita orang yang beriman kepada Allah, walaupun percakapan kita pada zahirnya dinilaikan seolah-olah seperti tidak bertuhan, tapi pada hakikatnya tidak. Kerana kita ada i'tiqad di dalam hati kita. La tataharrakun zarratun illa biiznillah. Tidak ada satu detik, satu pergerakan pun sebesar zarrah, melainkan dengan semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pegangan dalam hati kita. Cuma bercakap tadi tu isnad majaz dia bagi. Percakapan yang disandarkan kepada sebab. Wal hakikatnya dalam hati kita kesemuanya terjadi ni dengan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma walaupun kita ada i'tiqad dalam hati, tapi masing-masing maknanya walaupun kita ada iman, walaupun kita ada pegangan yang betul dalam hati kita, tapi kekuatan dia, tapi kemanisan dia tak sama pada masing-masing tiap-tiap daripada kita, tak sama. Ada orang tu walaupun maknanya pada zahirnya rupa sama, tapi pegangan dia maknanya manihnya dia tadi tu berhubung dengan tauhid tadi tu, mencapai kepada satu makam yang sangat kuat. Dia, cahaya dia. Sama-sama rumah kita tu ada lampu, tapi lampu walaupun sama-sama lampu, dia ada beza wak dia tu. Ada hok cerah, ada yang tak cerah mana. Sama-sama lampu tapi kecerahan dia tu tak sama. Begitulah kita. Keyakinan kita ada dalam hati kita. I'tiqad kita ada dalam hati kita. Tapi tiap-tiap daripada kita tadi tu, kemanisan dia yang mencerahkan berhubung dengan tauhid keimanan kita tadi tu tak sama. Lain-lain. Adapun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tu i'tiqad dia sangat kemah, cerah, sehingga kan maknanya ada satu hari orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dia cabar Khalid Al-Walid. Dia cabar kepada Khalid Al-Walid, wahai Khalid Al-Walid, sekiranya agamamu ni betul, sekiranya mu tu pegangan kamu betul, maknanya aku cabarmu. Kalaulah Islam tu kuat, mu minum air ni. Apa? Air racun. Minum. Lalu tu dengan tak ada fikir banyaknya, Khalid Al-Walid tadi tu terus minum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Minum dia. Tak ada rasa apa-apa. Tu Khalid Al-Walid. Kalau kita jangan cuba. Kita cuba siap. InsyaAllah mampus. Tu kita. Kerana apa? Walaupun iman kita ada dalam hati, tidak ada yang boleh memudaratkan melainkan dengan izin Allah. Racun tidak akan dapat memudaratkan diri dia, takkan mati kita sekiranya bukan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Tapi wuk dia tadi tu kurang. Tak cerah wuk kita tadi tu. Yakin kita tadi tu, kemanisan kita tu, tak gelak apa ni, tak cerah mana, tak manis mana, tawar. Tu iman kita berbeza dia. Begitulah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala diseksa oleh orang kufur, orang kafir. Lalu tu ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Bilal, aku tengok mu tadi walaupun mu diseksa oleh maknanya orang yang menyeksa kamu, tapi mulutmu senantiasa duduk menyatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, mulutmu tadi. Tak rasa sakit kau? Katanya Bilal bin Rabah, tak rasa sakit. Kerana kemanisan aku menyebut kekasihku, iaitulah Allah, pencipta segala alam ni, dapat membatalkan keperitan, kepahitan yang aku rasa tadi. Iman dia tinggi. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun di tengah duk seksa, tapi dengan sebut nama Allah tak rasa pedih, tak rasa sakit. Kerana apa? Kerana hati dia tadi tu manis duk sebut Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan kita lah bandingannya. Kita minat cerita apa? Minat cerita Maharaja Lawak. Kalau orang perempuan pula minat cerita Running Man. Ketika tu dia duk tengok tu, mari nyamuk gigit tak rasa. Lepas duduk tepi dia tak perasan. Walah dia takut tikus. Tak perasan tikus lalu. Galiknya tadi tu. Seronoknya hati dia duduk tengok benda yang dia suka. Sehingga tak rasa dah. Tapi sebaliknya dalam sembahyang, sekiranya mari nyamuk ketik saja di kaki dia, di tangan dia, siap. Terasanya sakit. Sebab apa? Sembahyang kita tak ada kemanisan. Dalam sembahyang tadi rasa pedih. Hingga kan pula kita tengoklah nyamuk tadi. Nanti sekejap lagi sudah sembahyang, sudah salat, siap. Ni nyamuk ni besar ni deh. Ekor dia begini deh. Nanti aku cari. Tu kita. Tak ada manis di dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat-sahabat, maknanya manisnya keimanan dia tadi tu sehingga kan tidak rasa pedih dah. Begitulah Urwah bin Zubair, seorang tabi'i, anak kepada Az-Zubairul Awwam, di mana satu kali dia mengidap satu penyakit yang disarankan oleh tabib, oleh doktor, supaya dikerak kaki dia. Lalu tu disarankan oleh pihak perbuatannya supaya kaki Urwah bin Zubair ni dipotong. Tapi kalau nak potong dengan tidak makan apa-apa sesuatu benda, maknanya akan rasa sakit dan tersangat pedih. Maka ketika tu tidak ada lagi ubat bius, tak ada. Ni zaman tabi'i ni, anak kepada Zubairul Awwam, Urwah nama dia. Tak ada lagi ubat bius, tak ada. Tak ada dadah lagi ketika tu. Bagaimana ketika tu? Katanya pihak perubatan, maknanya supaya tidak rasa sakit, hilang rasa sakit tadi, supaya kebah kaki, kena minum arak. Maka arak ni benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Urwah bin Zubair, aku tidak akan sentuh arak. Aku tidak akan minum arak ni walaupun aku maknanya rasa sakit apabila dipotong kakiku. Tapi kalau mu nak kerak juga, tunggu aku berada di dalam sembahyangmu, keraklah. Dia pun akad takbir sembahyang, doktor kerak, sudah salam, dia tanya, siap dah kau? Siap dah. Tak berasa. Tu. Iman dia tadi tu kuat. Manisnya dia dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan di dalam hati kita, walaupun kita ada keyakinan, tapi keyakinan tadi tu lain-lain lah. Tahap dia tu lain-lain. Jadi i'tiqad ni ataupun ilmu tauhid ni ialah satu ilmu yang mana nak diperpegangkan di dalam hati kita. Itulah ilmu tauhid yang kita nak muzakarahnya. Biar dapat beza apa tu ilmu tauhid. Ilmu bahasa jenis kena i'tiqad dalam hati kita. Ni ilmu ni apa pula ni? Nak tahu aurat tak aurat ataupun benda ni sah ataupun batal, tu ilmu fiqh. Nak cara tentang hati pula, tu ilmu tasawuf. Ataupun ilmu maknanya apa lagi? Ilmu yang jenis bahasa bacaan. Walaupun kita tak ingat sekalipun, tapi baca kena betul. Tu ilmu tajwid. Tak ingat tak apa. Tak reti kita nak hukum dia. Umpamanya nun mati bertemu dengan 15 huruf atau 15 huruf. Apa lagi? Dia panggil 15 huruf. Di antaranya qaf, kaf. Kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan qaf, kaf dan umpamanya 15 huruf, apa hukum dia? Kalau kiranya ikhfa hakiki nama dia. Tapi kita tak reti nak sebut nun mati bertemu dengan qaf umpamanya ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan shin umpamanya ikhfa hakiki. Tak reti nak sebut, tapi baca betul. Tu ilmu tajwid. Tak apa tak ingat.
tapi reti baca. Tu ilmu bahasa baca tu. Jenis kena tahu nun mati bertemu dengan apa-apa. Kalau saya bertemu dengan awak, panggil apa? Itu cinta hakiki dia kata. Itu zaman-zaman sekarang kan. Duk cia tu dia reti tu. Gitu. Jadi ilmu bahasa baca, ilmu tajwid nama dia. Ilmu nak tahu sah, batal, halal, haram, fiqh. Ilmu bahasa nak tahu litasan-litasan haki, hukum-hukum dia, ilmu tasawuf. Ilmu nak tahu benda i'tiqad, yang ni ilmu akidah. Ni kita nak bicara ilmu tauhid. Tu. Kena tahu tu sedikit sebanyak, baru kita boleh bagi, baru boleh kita cerita kepada anak isteri kita pergi belajar mana tu. Surah Haji Ismail ngaji kita apa? Kita tauhid. Apa tu tauhid? Biar kita reti jawab. Bermula ilmu tauhid itu ialah ibarat daripada perhimpunan barang. Ialah satu ibarat daripada perhimpunan ilmu yang diiktikadkan, yakni satu jenis ilmu yang nak diperpegangkan di dalam hati kita. Itulah ilmu tauhid nama dia. Ilmu tauhid ni pula yang dibangsakan kepada agama. Ilmu kita nak bicara ni dia panggil ilmu yang dinisbahkan kepada agama. Ilmu yang dinisbahkan kepada pekerjaan agama. Agama mana? Yakni agama Islam lah. Bila sebut agama, kembali kepada yang sempurnanya, iaitulah agama Islam. Jadi ilmu tauhid, ilmu yang dibangsakan, yang dinisbahkan kepada pekerjaan agama Islam. Ilmu agama ni, apa agama dia akan takrif lagi akan. Jadi ilmu tauhid, ilmu bahasa agama. Jadi salahlah bagi mereka-mereka yang mengatakan ilmu tauhid yang kita belajar ni, sifat 20 ni, merupakan ilmu daripada bagaian ilmu falsafah Greek, Yunan dan sebagainya, orientalis dan sebagainya. Salah. Kerana dia sebut awal lagi. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu agama. Bukan ilmu falsafah tidak. Bukan ilmu orang kafir tidak. Tapi ilmu agama Islam. Maka salah besar. Kita tak terjun dalam medan dia, kita tuduh yang bukan-bukan. Ini jahatnya kita. Jahatnya kita. Hudahnya perangai kita. Duk kata bukan-bukan kepada satu ilmu yang kita tak terjun dia. Ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 adalah satu ilmu daripada ilmu agama Islam yang diambilkan sifat bagi ilmu lagi. Ilmu tauhid ni, ilmu bahasa i'tiqad dalam hati ni, ilmu yang dinisbahkan kepada agama Islam. Lagi pula ilmu ni yang diambilkan daripada dalilnya, dalil bagi ilmu yang disumberkan gitu. Yang diambilkan, yang bersumberkan daripada dalilnya, dalil bagi ilmu. Dalil mana? Dalil yang diyakinkan. Dia panggil dalil qat'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bila sebut dalil qat'i ada 4. Mana? Quran, hadis, ijma' dan qiyasus sahih. Apa ni? Ni dalil qat'i dalam mazhab Syafi'i. Jadi ilmu tauhid ni satu jenis ilmu yang bahasa jenis kena i'tiqad dalam hati, yang dinisbahkan kepada pekerjaan agama Islam, yang diambil, yang bersumberkan daripada dalil yang diyakin. Ambil daripada Quran hadis. Bukan guna kepala otak ulama, tidak. Bukan guna kepala akal mereka manusia, tidak. Tapi ambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar sifat wujud, ambil mana? Ambil dalam Quran. Ngaji sifat qidam, ambil di mana? Ambil dalam Quran. Ngaji sifat baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bin nafsi hingga akhir, ambil daripada mana? Ambil daripada Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukan benda kepala otak ulama, tidak. Cuma ulama tu mempeleraikan daripada Al-Quran, hadis, buat mari letak dalam ilmu usuluddin. Ulama usul ni, dia cepak, dia terjun di dalam medan, di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Dia awak mari perlai kepada kita, cabut kepada kita banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran tu. Ada dalam masalah fiqhnya, tasawufnya, ada macam-macam dalam Al-Quran tadi. Ambil ayat-ayat berkaitan dengan akidah, awak mari dalam ni. Ini panggil ilmu ni, ilmu tauhid, ambil daripada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil mana? Ambil daripada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu tauhid. Cuma tak nampak qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tak ada begitu je. Kerana apa? Dia tulis siap dah. Seolah-olahnya kalau nisbah nasib tadi dia khenyek bubuh lauk kepada kita, letak lauk atas tu, tolong suak dah. Tinggal kita yang nganggur, tu je. Mamuhlah. Tu muka kita tak reti. Nak masak tak reti. Nak buat tom yam jadi sayur air. Tu boleh makan budu begitu, yang segera je kita. Ni pun sama. Kita tak reti nak terjun di dalam Al-Quran, hadis, nak ambil sendiri hukum-hukum tu kita tak pandai, tak ada alat. Pasal apa hak adanya, hak mahirnya? Ulama usul lah. Kalau fiqh, ulama fiqh lah. Tasawuf, ulama tasawuf lah. Ambil daripada situ. Ambil beri kepada kita. Kita ni, tolong dengar saja. Siap dah. Ulama letak siap dah. Ni ilmu akidah, kena mengaji. Ni ilmu fiqh, wajib kena belajarnya. Ni ilmu tasawuf, wajibnya. Ni kita mengaji. Ulama nak mudah kita. Supaya kita duduk atas dunia tadi tu tidak akan disoal dah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kewajipan kepada kitanya belajar ilmu fardu ain. Ulama buat kitab ilmu fardu ain. Ni kitab dia. Kalau mengaji tafsir boleh, tak ada masalah. Bahkan maknanya comel mengaji tafsir ni. Tapi nak sampai kepada ayat-ayat yang fardu ain, yang wajib kita tahu atas diri kita, yang diperlekatkan, dihantar undang-undang tersebut atas kita oleh Allahnya, lambat. Kalau awal-awal tu adalah dari segi akidahnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu ayat lain, umpamanya ada cerita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menanti ayat laisa kamitslihi syai' tu. Ayat tu surah ke berapa tu pula tu? Tak tahu bila dulu tu. Lalu tu ulama letak elok-elok kepada kita belajar. Nak mengaji ilmu mana tak salah. Tapi biar tahu ilmu fardu ain tu mana. Seolah-olahnya kita mengaji berkitab ni, ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, seolah-olah seperti mengaji tafsir dah. Bahkan memang mengaji tafsir dah. Kerana ambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tu ambil daripada sana. Itu ta'rif ilmu tauhid. Dan bicara ilmu ini, ilmu mana? Ilmu tauhid lah. Dan bicara ilmu ini, ilmu tauhid ni tempat perbicaraan dia nya, ataupun tempat kita nak tumpunya, nak buat perhatiannya, tempat kita nak hurainya, ialah pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kata dah ilmu ni ilmu karut nak mengaji zat Tuhan ni. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Nabi larang kita maknanya duk kaji zat Allah. Hok Nabi suruhnya fikir pada makhluk dia. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kejadian yang Allah Taala jadikan. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan sesekali kamu fikir kepada zat Tuhan kita. Tu Nabi larang tu. Fa innahu la tuhitu bihi fikri. Kerana bahawasanya sekira kita fikir pada hakikat zat Allah Taala, nescaya tidak akan dapat kamu capai benda tu. Tu
Nabi larang tu. Ni sini dia kata tempat bicara ilmu akidah ni pada zat Allah Ta'ala. Sebab tu kena baca perhabis. Kena baca lagi hujung dia. Jangan ambil sekerak-sekerak. Maksud umpama ada seorang ustaz di sana, ambil sekerak-sekerak. Ambil kitab Syekh Daud umpamanya, kata dah Syekh Daud sendiri kata maknanya tak boleh buat makan kenduri arwah, tak boleh tahlil dan sebagainya. Tu baca sekerak tu. Tak baca bawah dia tu. Tu tipu masyarakat tu. Dia guna ulama-ulama yang kita duk agung-agung selama ni buat makanan kepada kita, nak menolak hujah kita duk buat selama ni. Padahal baca sekerak. Baca tak habis. Khenak sungguh demo ni. Ini pun sama. Baca perhabis. Dan bicara ilmu ini, ilmu akidah ni, adalah ia pada zat Allah Ta'ala. Kata bicara pada zat Allah Ta'ala tu, nak bicaranya daripada sekira-kira. Ni nak taswir ni. Nak taswir masalah kata bicaranya pada zat Allah, yakni daripada sekira-kira barang, daripada sekira-kira sifat-sifat gitu. Barang kena kepada sifat-sifat. Daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Nak mengaji sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib apa? Wajib akal. Dia kaedah. Kalaulah sebut di dalam kitab Jawi wajib bagi, yang tu wajib akal. Dia tak sebut dah belakang dia. Bila sebut wajib bagi, reti dah di akal kita, di otak kita, reti dah fahamlah kita. Bila sebut wajib bagi, wajib akal. Kalau sebut wajib atas, yang tu retilah kita. Kalau sebut atas, wajib syarak. Wajib dengan makna ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala, kalau buat dia dapat pahala, kalau tinggal dia dapat dosa. Wajib tu bila? Kalaulah wajib atas. Kalau wajib bagi, wajib akal. Ini wajib bagi. Sebab tu retilah kita wajib akal. Jadi ilmu ni nak bicara pada zat Allah. Apa maksud nak bicara pada zat Allah? Daripada sekira-kira barang, daripada sekira-kira sifat-sifat yang wajib baginya bagi Allah. Nak bahas tu. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid, nak hurainya, tempat tumpu kitanya berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Allah Ta'ala ada, atau panggil sifat wajib. Allah Ta'ala sedia sifat wajib bagi Allah. Allah Ta'ala mukhalafah, tentu Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis, yang kita akan belajar 20 ni. Maka nak belajar tu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak hukum macam mana sifat wajib ni? Hukum dengan kata sungguh. Tentu sekali ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu. Hukum kata gitu. Sifat wujud ada tu panggil sifat wajib. Hukum bagaimana? Hukum dengan wujub. Ini yang dikatakan dengan wujub wujubul wajib. Yang tu lagi akan kita pelajari. Cuma ringkas-ringkasnya begitu. Mengaji sifat wajib nak kata tentu sungguh. Mengaji sifat mustahil nak kata tentu dak, istihalatul mustahil dia kata. Atau mengaji hukum akal dia. Nak hukum bagi sifat tadi tu. Wajib tu kena kepada sifat. Mustahil tu kena kepada sifat. Mustahil lemah tu adalah kena kepada sifat mustahil. Sifat mustahil lemah ni nak hukum bagaimana? Istihalah hukum dia. Tentu tak sama sekali lemah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia panggil istihalatul mustahil. Kuasa Allah Ta'ala ni, kuasa tu sifat wajib. Hukum bagaimana? Wujubul wajib. Mesti Allah Ta'ala kuasa. Atau wujubul wajib, istihalatul mustahil. Atau bila tu? Lagi akanlah pada bicara tempat dia.
daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah. Nak bicaranya di sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada 20 sifat atas jalan tafsir yang wajib kita tahunya. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah. Sifat-sifat yang mustahil atasnya atas Allah. Sifat yang tentu tak bagi Allah atas Allah Ta'ala. Sifat yang tentu tidak, ataupun sifat-sifat yang tak layak atas Allah Ta'ala. Nak kata tak sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang mustahil. Atau nak bicara di dalam ilmu akidah ni, di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid kita ni. Tu nak bicara tentang sifat-sifat wajib, nak bicara tentang sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat wajib ada 20 atas jalan tafsirnya, ataupun 13, ataupun sifat-sifat mustahil pun sama. Wajib atas kita kena tahunya 20 sifat yang mustahil, 20 yang wajib. Ataupun kalau atas kata 13 yang wajib, 13 yang mustahil. Tapi ghalibnya kita maknanya masyhurnya 20. 20 masyhurnya. Lagi akan juga tu dia akan terangkan lagi. Dan barang yang harus baginya bagi Allah, dan sifat-sifat yang harus baginya bagi Allah. Ni ilmu tauhid nak bicaranya berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni dia panggil bab uluhiyah. Bab yang pertama, bab ketuhanan. Nak bicaranya tentang sifat wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil atas Allah ada 20, sifat yang harus bagi Allah ada 1. 20 campur 20 tambah 1, jadi 41. 41 akidah berkaitan dengan bab uluhiyah, bab ketuhanan. Dan pada segala rasul demikian jua. Apa tu? Ataf pada kata pada zat. Takdir kalam gini. Dan bicara ilmu ini, yang pertamanya pada zat. Yang kedua, dan bermula bicara ilmu ni, ilmu akidah, ilmu tauhid ni, tempat bicaranya, tempat kita nak hurainya, tempat kita nak belajarnya, tempat kita nak tumpunya, pada segala rasul. Yakni pada segala rasul, pada maknanya perkara-perkara yang berkaitan daripada segala rasul. Apa? Demikian jua. Apa demikian jua? Sebagaimana zat Allah Ta'ala tadi, dengan sekira-kira di rasul pun sama, kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi rasul, sifat-sifat mustahil atas rasul, dan sifat harus bagi rasul. Pun begitu jugalah. Sebagaimana pada zat Allah lah, bahasan dianya kena tahu sifat wajib, kena tahu sifat mustahil, kena tahu sifat harus. Kerana apa kena tahu sifat mustahil ni? Tak memada dengan tahu sifat wajib saja. Kerana bandingan dia beginilah. Kita beli buah durian. Apabila kita beli buah durian tadi, kita kena tahu dua benda. Tahu kulit untuk kita buang dia. Tahu isi untuk kita makan. Kena tahu dua. Kalaulah kita tahu maknanya untuk makan saja, kita siung, busuknya buah durian, kita tahu isi dia. Kita akan telan apa? Telan duri tadi. Kerana hak ni tak bangnya. Hak busuknya buah isi. Itu sebab tu kita kena tahu dua. Kena tahu kulit dia untuk kita buang dia, tahu dia. Kena tahu isi dia untuk kita makan dia. Begitulah di bahasan maknanya sifat wajib dan mustahil. Kena tahu sifat wajib bagi Allah, kita nak iktikad mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu. Tahu sifat mustahil pula bukan untuk kita kata mesti Allah Ta'ala bersifat dengan mustahil, tidak. Tahu dia dengan kata tak sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil. Tahu sifat wajib nak iktikad. Kalau ni sebuah durian tadi nak makan. Tahu sifat mustahil pula nak tolak.
nak hakis daripada Allah Ta'ala tadi tu bersifat dengan sifat mustahil ni. Seumpama tahu kulit untuk kita buang kulit duri tadi tu. Begitulah. Atau kena tahu dua-dua maknanya. Atau di sifat rasa pun sama. Kena tahu sifat wajib bagi rasa, sifat mustahil atas rasa, dan sifat harus bagi rasa. Ada berapa? Sifat wajib ada 4. Sidik, fatonah, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatonah 4. Sifat mustahil bagi rasa pun atas rasa pun ada 4. Sifat harus bagi rasa pula ada 1. Jadi 4 campur 4 jadi 9. Hok tadi berapa dah tadi? 20 campur 20 campur 1 41 campur 9 jadi 50 akidah yang wajib kita belajar dia. Ini dia panggil khamsuna aqaidil iman ataupun khamsina aqaidul iman. 50 akidah yang wajib kita kena tahu atas tiap-tiap manusia. Wajib kita tahu. Ini panggil iman dia panggil. Dan pada segala barang yang didatangkan dia barang oleh Rasul, yakni daripada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akidah. Ini pun ataf pada kata pada zat. Yang pertama tadi, dan bermula bicara ilmu tauhid ni, yang pertamanya di Allah Ta'ala. Nak tahu sifat-sifat Allah satu. Ilmu tauhid juga yang keduanya nak bicaranya pada rasul-rasul, sifat-sifat rasul-rasul 2. Yang ketiganya dan bicara ilmu ini, ilmu tauhid ni pada segala barang, pada segala maknanya masalah akidah yang didatangkan dia kan masalah, kan permasalahan, kan barang oleh Rasul. Pun kita kena tahu juga apa dia? Seperti hari kiamat. Ini semua perkara-perkara yang bersangkut dengan akidah, dengan pegangan yang mana benda Rasul kena cerita kepada kita melalui perkhabaran daripada Rasul-Rasul. Ayat itulah tentang hari kiamat ataupun tentang mana lagi akan kita maknanya disoal di dalam kubur, adanya soal kubur, soal muka nakir, akan dibangkit pula di padang mahsyar, adanya hari titian, akan adanya titian sirat, akan adanya pemberian amalan daripada malaikat. Tu semua kita tahu daripada perkhabaran Rasul-Rasul lah. Ini dia panggil 3 tauhid yang perlu kita belajar. Terbahagi kepada 3. Tauhid 3 dia panggil. Apa tauhid 3? Tauhid uluhiyah, tauhid nubuwah tentang Rasul, tentang Nabi, dan juga tauhid sam'iyah, abad sam'iyah. 3 tauhid 3 juga. Adapun kita tahunya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat tu, ayat tu pun tak apa juga kita belajar dia. Tapi belajar dia pastikan yang kita nak belajar isi kandungan melalui tauhid 3 uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat tadi tu adalah isi kandungan yang dibuat oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana tauhid 3 ghalibnya adalah daripada golongan-golongan maknanya yang tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kebanyakannya begitulah. Bila mengaji sifat bila mengaji tauhid 3, ghalibnya kebiasaannya berada di dalam kitab, di dalam maknanya di kedai-kedai buku sekiranya kita tengok, banyaknya telah diubah suai oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Asalnya tauhid 3 uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni adalah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Seperti akidah tahawiyah, tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi akidah tahawiyah tauhid 3 tu, oleh kerana mereka tadi dicampur tangankan oleh mereka, maka diubah banyak oleh mereka. Diubah sehingga kan maknanya isi kandungan tadi tu walaupun pada awalnya betul, takrif dia betul, tauhid uluhiyah ni apa makna, tauhid rububiyah ni apa makna, tauhid asma wa sifat ni apa makna, betul semua betul, okey. Tapi di bawah-bawah siap.
mengkafirkan umat Islam, mengharamkan kita maknanya tawassul. Kena kita makna apabila menghadapi dengan ayat-ayat mutasyabihat, kena pegang dengan zahir ayat. Tu punca daripada mana tadi tu? Punca daripada pengolahan daripada golongan-golongan tersebut melalui tauhid 3 asma wa sifat dan sebagainya tadi. Tu asalnya molek, asalnya akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi telah diubah. Tapi walaupun kita, kalaulah kita nak belajar tentang ketuhanan melalui tauhid 3 asma wa sifat uluhiyah rububiyah tadi boleh. Tapi cari pastikan kitab tadi tu yang ditulis maknanya ataupun ditahqiq oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kebanyakannya yang telah ditahqiq oleh golongan-golongan makna yang kita sebut Wahabi lah. Belajar tu jadi Wahabi kita. Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada kepala. Haram tawassul haram maknanya kita bertawassul, haram bertabarruk. Tak boleh pergi artifak kita. Di Masjid Shah Alam haram, syirik. Tu ambil daripada mana tadi punca dia? Tauhid 3 dia. Tauhid 3 yang diubah. Kita pun sama, tauhid 3 juga boleh juga kita kata. Tauhid kita nak belajar ni pun tauhid 3 juga. Tauhid uluhiyah, nak bicara tentang Allah, sifat-sifat Allah. Yang keduanya tauhid nubuwah, nak bicaranya tentang maknanya masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Dan juga yang ketiganya tentang sam'iyat, benda yang dibawa datang melalui perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti hari kiamat. Ataupun boleh juga kita buat gini, kalau nak mengaji payah lagi, dia panggil mubtada' khabar mahzuf. Mubtada' khabar mahzuf maksudnya maksudnya wazalika, dan bermula demikian itu. Demikian mana? Demikian barang yang didatang akan barang oleh Rasul tu. Khabar zalika, ialah seperti hari kiamat. Boleh juga kita kata begitu. Mudah-mudah seperti itu misal. Misal bagi kata barang yang didatangkan dia oleh Rasul tu. Seperti hari kiamat. Tu hari kiamat Nabi lah ceritanya. Ataupun mana lagi syurga, neraka, malaikat, seksa kubur, titian sirat, semua tu melalui perkhabaran daripada Rasul-Rasul. Ini dia panggil sam'iyat, bab sam'iyat. Jadi dua maknanya kesemuanya nak menghuraikan rukun iman yang 6. Mana yang pertamanya percaya kepada Allah. Tu ngaji sifat-sifat Allah. Percaya kepada Rasul, mengaji sifat-sifat Rasul. 4 lagi tu, lebihnya daripada 6 tadi tu, maknanya masuk di dalam kategori sam'iyat. 2 atas tadi tu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Yang tu dia panggil iman tahqiq dia panggil. Apa iman tahqiq? Benda yang kita percaya secara kejap. Benda yang kita percaya secara ada dalil. Kita tahu Allah Ta'ala ada tu melalui dalilnya langit bumi. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kuasa, maknanya berkuasa, kudrat melalui dalil bumi. Tu iman tahqiq, kejap iman kita. Begitu juga sifat-sifat Rasul, dia panggil iman tahqiq. Kita belajar, kita meyakini Nabi-Nabi, Rasul-Rasul bersifat dengan sifat-sifat yang kita akan belajar ni melalui pembuktian-pembuktian. Sekiranya Nabi ni bodoh, macam mana Nabi nak menyampaikan, Rasul-Rasul nak menyampaikan kalau dia bodoh? Tentulah dia cerdik. Atau dia panggil iman tahqiq, ada dalil dia. Ada pun sam'iyat. 4 lagi tu percaya pada malaikat, qadar, apa lagi yang 4 lagi selebihnya yang masuk di dalam bahagian sam'iyat. Yang ni dia panggil iman tasdik dia panggil. Satu jenis kepercayaan yang mana kita kepercayaan yang hasil daripada tu adalah hasil daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita percaya saja. Atau panggil iman tasdik. Kita membenarkan benda tu kerana hasilnya datang daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu panggil benda yang kita tak nampak.
Hari kiamat tak nampak lagi. Adanya buku amalan akan diberi oleh Allah, oleh malaikat kepada kita. Kalau kita berjaya maknanya dengan tangan kanan, kalau kita salah dengan tangan kiri. Itu semua kita tak nampak tu. Ada dia panggil iman tasdiq, ambil daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni tauhid 3 jugalah kita boleh kata. Gitu. Habis dan lainnya masuklah tadi syurga, neraka dan sebagainya, malaikat. Dan faedah ilmu ini, apa faedah kegunaan ilmu ni faedah manakala kita belajar serta i'tiqad ilmu tauhid ni. Dan faedah ilmu ini, ilmu tauhid ni, ialah dapat kemenangan dan beruntung, yakni dapat beruntung siapa? Oleh yang mengetahuinya, mengetahui ini ilmu, yakni oleh orang yang mengetahuikan ini ilmu tauhid ni. Bila selama-lama. Manakala kita belajar ilmu akidah, kita belajar dia serta i'tiqad dalam hati, kemah-kemah, kejap-kejap, jangan bergoyang, jangan bergoncang. Manakala begitu kita akan dapat kemenangan. Faedah dia yang pertama. Yang keduanya kita akan dapat beruntung. Bila untung dan kemenangan ni, dapat berjaya ni, selama-lama. Dengan bahawasanya atas dunia pun kita berjaya beruntung, di akhirat pun kita dapat kemenangan berjaya dan beruntung. Itu bagi siapa? Orang yang belajar ilmu akidah serta dia i'tiqad. Kalau dia belajar saja tak i'tiqad, tak dapat kemenangan, tak dapat keberjayaan, tak dapat untung dia. Naknya belajar, tahu serta i'tiqad. Maka orang yang belajar serta i'tiqad, reti serta i'tiqad, dia akan dapat kemenangan, berjaya dan beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan maknanya, manakala dia duduk saja pun, oleh kerana kita ni orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dapat pahala duduk saja. Kerana kita ada akidah dalam hati kita. Kita tahu Allah Ta'ala ada. Kita tahu Allah Ta'ala tu bersifat dengan berkuasa. Duduk saja pun dapat pahala. Ni untung kita berada di atas dunia. Orang kafir tak ada iman, tak ada pahala dia. Rugi dia duduk atas dunia. Kita orang yang beriman senantiasa dapat pahala. Tu dapat pahala dari segi kita belajar ilmu tauhid tu, berterusan dah tu pahala tu atas dunia ni. Lepas tu niat kita pula, contohnya malam ni nak bangun subuh, nanti tidur malam ni nak bangun subuh ni, nak kerjakan kewajipan kita yang Allah Ta'ala arahnya, kita kena bangun sembahyang subuh. Kita tidur tu dapat pahala. Pahala pula orang yang beriman. Orang kafir dapat pahala? Tak dapat. Tu rugi dia. Tak dapat kemenangan, berjaya di dunia dan di akhirat lebih-lebih lagi. Kita atas dunia pun dapat berjaya dah, dapat kemenangan dah. Dengan bahawasanya duduk saja tu dapat pahala. Apatah lagi dengan doanya orang tu imam, Allahumma ighfirli wali walidayya, Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat. Tu berdoa kepada seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ampun dosa. Duduk saja apa dosa? Itu berjaya kita duduk di dunia. Akhirat, tu cerak-cerak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin", tidak ada seorang pun yang mana dia menyaksikan, dia mengaku di dalam hati dia tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya dia mengaku di dalam hati dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu adalah utusan Allah Taala, sidqan min qalbihi, dia benar-benar percaya di dalam hati dia, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas lelaki tadi, orang yang mana-mana ada akidah dalam hati dia, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan kita daripada masuk ke dalam neraka. Ini besarnya faedah kita belajar ilmu akidah. Ini besar dia. Besar dia untung berjaya di dunia
lebih-lebih lagi berjaya di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan begitulah. Itu besarnya ilmu akidah daripada ilmu-ilmu yang lain. Habis mabadi asyarah dia. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan hukum. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam.